Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mati al-Fadil Ustaz Abdullah. Saya tak ada upah dia untuk promosi saya sebenarnya. Baru jumpa Ustaz ni ya. Tak jumpa lagi. Yang kata saya ada upah dia untuk promosi saya, tak ada. Cik Fauzi suh kepada pegawai dan ketangan Mesin Niaga. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala pada petang ini saya dapat sampai sekali lagi ke Mesin Niaga ini untuk menerima sumbangan tuan-tuan dan perempuan untuk dihantarkan ke Gaza di Palestin. Jadi saya terima kasih, mudah-mudahan dengan sumbangan ini dapatlah dijawab oleh Allah Ta'ala bahawa kita tidak berdiam diri sebenarnya dalam isu kezaliman yang dilakukan oleh Israel laknatullah ini terhadap umat Islam di Gaza sebenarnya. Orang tanya saya, apa beza Gaza dengan tepi barat? Dia ada beza. Ya, Gaza dengan tepi barat. Tepi barat ini tempat terletaknya Masjidil Aqsa di situ. Dan kita tahu tepi barat ini dikuasai oleh Fatah yang duduknya dikata Presiden Palestin Mahmud Abbas. Dan di Gaza ini duduknya Perdana Menteri Palestin Dr. Ismail Haniyeh di situ. Itu sebab yang jadi sasarannya di Gaza. Sebab Gaza itu duduknya Hamas di situ. Dan walaupun dalam pilihan raya yang lalu, yang lepas itu, Hamas dimenang keseluruhan 2/3 tu. Seluruh termasuk tepi barat tu, Hamas menang. Termasuk tepi barat, maknanya membentuk kerajaan. Itu sebab terlantiknya Dr. Ismail Haniyeh itu sebagai Perdana Menteri. Tetapi pasal apa dunia tidak mengiktiraf kemenangan mereka? Sedangkan mereka lah mengatakan mereka ini adalah bapa demokrasi, mengiktiraf sistem demokrasi. Dan pilihan raya ini pilihan raya yang memang daripada Amerika pun datang memantau perjalanan pilihan raya itu, tetapi dinafikan. Termasuk negara kita pun bila dah terbentuknya kabinet di Palestin satu ketika dulu, dan ada persidangan menteri luar negara-negara dunia. Bagaimana Hamas mengatakan menteri luar dilantik oleh kabinet masa itu, bagaimana kerajaan kita pun tidak mengiktiraf menteri luar daripada Hamas ini. Diiktirafnya menteri luar pada Fatah. Ini itu sikap yang kata negara kita membantu itu orang kata macam mana bantu ni? Kata membantu, tetapi tidak mengiktiraf. Yang dikatakan negara kita juga adalah mengiktiraf sistem demokrasi. Jadi menafikan hak. Itu sebab mereka sekarang ni nak menghancurkan di Gaza. Ya, Gaza saya dah 3 kali sampai sana, alhamdulillah sana, dan patutnya 3 hari ni pergi, tetapi dihalang oleh kawan. Dia kata nanti sekejap dulu, kita berhenti dulu, ada beberapa urusan yang perlu kita selesaikan. Dan sebab itu kita teruskan wakil-wakil kita pergi dalam serangan yang terbaru ni, pergi untuk menghantar. Dan jangan risaulah, saya 3 kali saya serahkan bantuan daripada Malaysia ke tangan Perdana Menteri sendiri Dr. Ismail Haniyeh. Saya tidak akan bagi kepada orang ketiga. Jangan risaulah. Dan sekarang ni orang cerdik, orang tanya kalau minta derma Palestin, dia tanya nak bagi ke siapa? Nak bagi ke Hamas atau nak bagi Fatah? Orang tahu sebab yang ditindas sekarang ni adalah di Gaza itu letaknya Hamas. Bayangkan di Gaza ini satu negeri yang kecil, satu negeri yang dikepung, dipagar. Bayangkan, pagar itu setinggi 6 orang. Bayangkan, tinggi pada ini lagi. Setinggi 6 orang pagar tu di atas. Di sebelah ini pagar memisahkan mereka dengan Jordan, pagar ini memisahkan mereka dengan Mesir, pagar di sini memisahkan mereka dengan Syria, dan di sebelah ini laut. Laut ini hanya mereka tidak boleh pergi lebih pada 3 km. Lebih dia akan ditembak oleh Israel. Bayangkan, itulah hidup mereka terpagar dan apa benda pun tak boleh masuk. Bayangkan nasib mereka di sana. Yang paling sedih, kita melihat bahawa ialah kita nak masuk dulu pun awal-awal cukup susah di zaman rejim Hosni Mubarak. Bagaimana perasaan kita melihat bila kita nak masuk dihalang, kita dibawa melihat bagaimana barang-barang yang dihantar oleh negara-negara luar untuk masuk ke Gaza. Bayangkan ubat-ubatan, susu-susu untuk budak-budak, barang-barang makanan. Hosni Mubarak tu biar rela benda tu berulat daripada dibagi kepada umat Islam di Gaza. Bagaimana perasaan kita melihat benda itu semua? Menangnya kita lihat, biar benda itu berulat daripada masuk untuk digunakan oleh memang orang-orang yang memerlukan benda itu di sana. Itu nasib kita tengoklah. Jadi sebenarnya ada peluang. Sebenarnya saya pun tak tahu lagi nak terikat. Saya rasa baru ni Cikgu Azmi Ahmed yang pakai pelekat tu, dia ke sana pun pelekat juga. Dia tak pakai seluar sana.
plakat juga. Dia bawa balik. Dan kita diminta juga untuk pergi untuk merasmikan satu masjid yang sudah kita siapkan, Masjid Umar Abdul Aziz. Masjid ini memang tidak ada bantuan lain, semuanya duit orang Malaysia. Masjid ini di zaman Salahuddin Al-Ayyubi dulu dibina, hancur habis. Kita kumpul duit di sini dan kita sudah menyiapkan, dan dia minta supaya kita mapin untuk pergi merasmikan. Dijangkanya dalam bulan 5 akan datang. Jadi boleh, itu boleh ramai nak pergilah. Dan kita ada projek nak buat perumahan, dan juga paling besar projek kami nak mendirikan hospital untuk kanak-kanak dan wanita, sebab ini yang menjadi keperluan di sana. Kita dah pecah tanah dah dengan Menteri Kesihatan yang datang. Ini projek yang besar, maka bajet lebih 30 juta. Kami terima juga untuk mencari dana ini, dan insya-Allah beberapa engineer akan pergi untuk meletakkan asas-asas dulu di sana. Kita akan melaksanakan usaha ini. Jadi siapa nak pergi bolehlah bulan 5 kita siap untuk pergi ke sana, untuk kita merasmikan. Dia minta MAPIM juga merasmikan masjid yang sudah siap itu. Jadi ini pengumuman mereka, dan sampailah saya nak beritahu sampai satu ketika bagaimana muslimat yang duduk di Bait Hanun. Bait Hanun ni sempadan paling hampir dengan Israel, 1.5 km saja. Yang mana Bait Hanun ini dulu bila masa Israel boleh ambil suami dia, Israel datang ambil anak dia. Oleh kerana kebanyakan rumah-rumah telah diambil oleh suaminya, jadi bagaimana isteri-isteri ni, wanita-wanita ini pergi demonstrasi minta dikembalikan suaminya. Dan sampai dikabarkan bagaimana beraninya seorang muslimat, dia sanggup untuk meletupkan diri dia yang mengorbankan hampir 10 orang tentera Israel. Kita usahakan muslimin pun tak tahu boleh nak meletup diri lagi, tak tahu. Tapi keadaan begitu maknanya sudah keadaan yang tak boleh nak buat apa dah keadaan. Itu yang kata bahawa ini ulama mengatakan dia syahid bukan bunuh diri. Dia membunuhkan diri dia untuk mengorbankan musuh-musuh dan untuk menyelamatkan umat Islam yang lain. Istishhad dia kata, ini dia. Sampai begitu dia sanggup meletupkan diri dia, kerana itulah nasib mereka. Sampai bila nak diambil suami, bila nak balik dan sebagainya, keadaan yang dihadapi oleh mereka. Kalau kita dengar orang-orang yang dibebaskan dari penjara, cukup. Nah itulah Israel, satu manusia yang tidak hati perut. Itu sebab orang kalau perang, undang-undang perang tak boleh bunuh kanak-kanak. So kalau perang, orang akan berlindung di sekolah rendah. Tetapi bagaimana di sana bergelimpangan budak-budak kanak-kanak. Kita tengok dalam TV tu, saya tengok kanak-kanak saya tak tahan sekali. Orang baru nak mengenal hidup dunia ini. Macam kita ni dah lama hidup, mati pun tak apa dah. Tetapi budak-budak yang baru nak mengenal hidup dunia ni, bergelimpangan mati. Cuma bayangkan, orang yang tidak berdosa. Itulah jadi mangsa mereka kepada kanak-kanak. Ya, itulah. Tetapi ditakdirkan Allah, kelahiran terlalu tinggi di sana. Kerana mereka memegang wasiat kepada Syahid Syekh Ahmad Yasin. Dia minta orang Gaza mempunyai anak yang ramai. Mati je anak, lahir tu ramai, kelahiran yang ramai. Itu dia pegang. Ya, jadi seorang-seorang tu anak 7 orang, 10 orang tu biasa dah. Sebab itu pegang supaya nak ramai. Itu sebab perempuan sekarang anak 3 orang dah tak larat lah. Kalau nak bersalin abang nak beranak katanya. Kalau boleh tak boleh nak beranak. Nak buat macam mana? Itu sebab punya besarnya ganjaran orang yang redha bersalin banyak ni. Dalam hadis Nabi mengatakan bahawa walaupun dia minta maaf, hitam legam, Ustaz tak lah, hitam legam, kata Nabi, bibirnya tebal, Nabi kata, tapi dia redha dengan anak ramai, syurga bagi dia. Dengan keredaan dia untuk melahirkan anak terlalu ramai, syurga. Muslimat tahulah, kita pun tahu tengok pengorbanan untuk melahirkan seorang anak ramai. Ada, kita heran ya, ada seorang wanita anak 16 orang. 16 orang dia melahirkan anak. Ada yang 13 orang dia melahirkan anak. Kita berapa orang? Jadi ini kekejamannya, kita menengok kanak-kanak yang bergelimpangan. Itu yang kita tak tahan melihat nasib mereka. Ya, tu kalau ada peluang kita pergilah, sebab bumi itu bumi yang bertuah lah. Memang Allah kata dalam Quran kan, Masjid Al-Aqsa tu allazi barakna haulahu. Tu sebab sampai dunia pun orang akan berebut. Allah dah katakan allazi barakna haulahu, yang kami berkatkan di sekelilingnya Masjid Al-Aqsa tu.
Gaza tu di sekeliling Masjid Aqsa. Itu sebab subur tanam apa pun. Ya, inilah. Jadi nak tanda itulah. Kita dalam bab jihad ini bukan untuk kita semua nak pergi berjihad. Di sana ada orang yang mencari kayu, di sana ada orang yang mengukir anak panah, di sana yang membuat busur anak panah, ada yang mencari tali, dan ada orang yang akan pergi melepaskan panah. Jadi biarlah saya lepaskan panah, tuan-tuan cari kaja kayu anak panah macam mana. Biar saya yang melepaskan panah, tapi pahalanya kita sama saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tak nak kita ada sedikit. Dan sebenarnya kami sedang merancang nak pergi ke Rohingya sebenarnya dengan Cikgu Azmi. Sudah sewa 2 kapal. Kami nak pergi masuk Arakan tak dibenarkan. Nak masuk ikut Bangladesh pun tak benarkan nak masuk. Jadi nak tak nak kami dah nekat untuk naik kapal membawa barang bantuan. Biarlah kami ditembak pun tak apa, macam Mafi marah. Biar dunia buka mata dengan nasib umat Islam di Rohingya. Kami dah sewa 2 kapal, 1 kapal untuk membawa barang-barang bantuan, 1 kapal untuk membawa sukarelawan ini, termasuk wartawan seluruh dunia dah nak setuju nak naik kapal ni pergi bersama. Jadi bila ahli seluruh dunia ni mungkin satu kebingungan kerajaan Myanmar untuk menembak kita lah. Tapi tak apa, kita siap sedia lah. Bila begitu berlaku pula di Gaza serangan. Jadi kita stop dulu. Sebab bagi, walaupun kita rasa umat Islam di mana pun kita nak bantu, tetapi bagi kita di Palestin ni berbeza. Sebab itu merupakan jantung dan hati umat Islam. Sebab di situlah letaknya Masjid Aqsa. Sebab benda itu tertera dalam Al-Quran. Itu beza bagi kita. Kita terlalu dacing sangatlah apa yang berlaku di sana. Apatah lagi kita dah sampai ke sana melihat kehidupan mereka. Bayangkanlah hidup mereka macam mana. Bayangkan tengah makan, tengah tidur, tengah belajar, tiba-tiba serangan berlaku. Mana kehidupan mereka sudah tidak menentu di sana. Dan bayangkan pula disekat, apa barang-barang pun masuk. Terus mereka menggunakan tunnel, terowong-terowong untuk masuk barang. Itulah nasib mereka. Tapi alhamdulillah mereka tetap, dan sebenarnya menjadi target mereka untuk dibunuh sekarang Dr. Ismail Haniyeh. Itu sebab saya masa sedih sangat, sebab pejabat dia yang saya dah kunjungi itu telah hancur, dirobohkan. Sebab target mereka nak bunuh Dr. Mereka nak bunuh pimpinan-pimpinan Hamas supaya bagi Ali Ahmad collapse lah. Tetapi alhamdulillah Dr. Ismail Haniyeh masih sehat, masih boleh untuk memimpin di sana, dan dia punya sumber kekuatan kepada pejuang-pejuang Hamas di sana. Jadi kok mana pun kita akan berutusan untuk membantu mereka di sana. InsyaAllah Ta'ala, kalau saya tak bagi duit ni, saya nak simpan untuk pergi bulan 5 akan datang. Kalau boleh ramai-ramai saya niaga ke 4 orang kita pergi. Saya akan beri prioriti lah. Saya kalau cari orang ni bagi prioriti untuk pergi sana. InsyaAllah pun bulan 5 saya boleh pergi dah rasanya. Sebab mungkin kerajaan dah bertukar aku masa itu maknya. Saya akan tu dia boleh pergi tu rasanya. Kalau berlaku bulan 3-4 ni dia boleh pergi ke maknya lah. Kita pergi bersama ke sana untuk melihat sendiri. Muslimat pun pergi. Masa saya pergi rombongan pertama dulu, seorang Cina mensyarah di Maktab Pulau Pinang. Cina, bukan Islam. Pergi sekali bersama. Dia pun dah tengah jinak nak Islam, selalu dengar kuliah-kuliah di Maktab, dan dia pun tentang tahu ambil tahu tentang masalah Palestin ini. Kita bawa dia pergi sekali melihat bagaimana di Palestin. Masa itu bulan puasa, bersahur, malu kita, dia ngejut kita sahur. Dia ngidang kurma-kurma. Dia pun berpuasa juga masa bulan puasa. Cina, itu pensyarah. Jadi mana boleh pergi dalam masalah muslimat. Jadi mana kita, kalau saya kata bulan 5 nanti, bila bapa boleh buat preparation siapa yang nak pergi, tapi tak boleh semua kau je sini. Semua besok kosong pejabat, susah pula kan. Mungkin boleh kalau kita pergi selalunya pergi berpikat pengkat tu boleh lah, ganti-ganti. Kalau ada nanti saya kontak siapa. Tapi dah ada orang kata Ustaz lah untuk pergi sana. Itulah yang dapat sampaikan. Dan alhamdulillah nampaknya derma terus diberi orang untuk umat Islam di sana. Dan saya pakai maflar ni, maflar ni diberi sendiri oleh Dr. Ismail Haniyeh kepada saya. Dan sebenarnya tanda tangan dia pun ada tertera di sini. Saya sayang tu sebab perjuangan mereka saya pakai ke mana pun terasa kita bersama-sama dengan mereka. Jadi masa pun tak panjang, saya tak boleh cerita panjang bagaimana saya berjumpa dengan mujahidin sana dan sebagainya. Nantilah kalau ada masa kita ceritalah. Dan saya sebenarnya ada satu lagi maflar. Saya lelong di Terong sana. Orang Terong susah, bukan kerja di nelayan, kerja kampung je. Saya lelong maflar saya dapat idea, saya lelong maflar ni. Maflar satu lagi memang ada tangan Dr. Ismail Haniyeh. Saya kata
Bayangkan dia sedang diburu Israel. Bayangkan kalau dia syahid pun maknanya tanda tangan dia ada, dia berada kepada kita. Makna roh dia akan bersama dengan kita. Roh syahid dia tu. Saya lelong. Dibuka dengan RM1 satu dulu. Alhamdulillah, penterung. Dia dapat imam tu dapatlah. Dengan harga 1,200 ambil satu. 1,200. Itu tak ada orang lawan dah. Ya. Ada berkata khutbah imam minggu depan kena pakai. Biar semangat macam Dr. Ismail Haniah dia berkata kita pakai macam khutbah. Kita ajarkan demo. Ya, alhamdulillah di terung itu pun yang orang kampung kutip-kutip lebih kurang dekat 12,000 kita dapat juga. Orang tak sampai 100 orang pun. Jadi maknanya walaupun orang kampung tetapi tentang masalah perjuangan umat Islam di sana dia berbeza sikit dengan orang sana. Dia kumpul duit pun dia bagi janji sana. Ya. Yang ini saya tak lelong masalah malam ni. Jangan kita sayang satu ni. Saya dulu saya nak buat frame kan, sebab ini tanda tangannya orang besar dalam perjuangan Islam ya, di Palestin ya, sentiasa bersama dengan mereka. Itu sedikit daripada saya lah. Jadi insya-Allah kita akan dia berbeza, saya nak bagi tahu berbeza dengan kami dulu sebenarnya pergi sekali dengan kelab Satu Malaysia yang kata Datuk Aziz. Sikit saya bagi tahu. Dia pun pergi sana, kami pergi sana. Tapi kami pergi konteks Hamas. Jadi kami menjadi tetamu kerajaan. Macam tetamu kerajaan, duduk di hotel. Kami di escort. Ke mana pergi di escort? Kami tak boleh keluar hotel. Nak pergi saja-saja tak boleh. Mesti dikawal. Tetapi nak maklumannya, Datuk Aziz yang pergi, dia tidak menjadi tetamu kerajaan. Sebab dia bukan konteks Fatah Datuk Mahmud Abbas. Dia pergi ke Gaza. Mahmud Abbas di tepian barat. Jadi bila tentu Mahmud Abbas, maknanya dia tidak konteks Hamas. Di situ Hamas yang berkuasa. Jadi dia tidak mendapat tetamu kerajaan. Kami tetamu kerajaan. Masa itu bulan puasa juga, dibawanya Fauzan Latif ke apa pergi sana masa itu tu. Dan suruhnya menyanyi ke apa sana, wallahualam kita tak tahulah. Bawa ke raya sebagainya. Itu bezanya. Termasuk yang pergi sekarang ni pun kita tahu apa siapa dia kontak. Dia lain mereka mengiktiraf Fatah, dia kata Hamas. Sedangkan di Gaza tu dikuasai oleh Hamas. Itu bezanya. Itu sebab kita nak penting bahawa sumbangan kita biar sampai ke mereka. Kita tak mau tak sampai kepada sasaran. Itu kita nak bagi pada orang yang betul bagi. Ya, itulah. Jadi sekali itu dapat sampaikan. Terima kasih banyak. Saya doakanlah semoga kami sampai sama dan supaya sumbangan saudara-saudari ini akan benar-benar dapat disampaikan kepada orang yang berhak menerima dan mudah-mudahan berpanjanganlah kita punya pahala di atas sumbangan yang kita bagi insya-Allah. Jadi sekali itu aku qouli hadza subhanallahum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah kita akan sampai di sana, kita akan di-escort macam apa nama? Macam Rosma dan jadi escort macam tu kita di sana insya-Allah. Jadi apa nama, Ustaz tak nak panjang dah, kita tutup majlis kita. Sebelum tutup majlis kita, di luar sana ada tabung untuk Palestin. Pastikan duit yang ada kat kita hari ni totally habis. Dalam poket semua selesai habis.